Okey, sekarang ni apabila data tersebut telah boleh dibaca oleh kita punya sistem ni, maka kita nak continue lah. Nak convert dia kepada data type yang lain. Maksudnya, okey, kalau kita tengok dekat sini, mula-mula ni data frame ni adalah dibentuk oleh PD ataupun pandas. Jadi untuk kita run kita punya machine learning ni, kita akan convert data frame ni, pandas punya data frame ni, panda pun boleh, pandas pun boleh lah, kepada dalam bentuk tensor. Dalam bentuk tensor. Bagaimana nak buat? Kita ubah ni, kita ubah daripada pandas ni kepada tensor. Okey. Jadinya mula-mula kita nak ubah mana satu, kita ubah satu-satu, jangan cepat sangat. Kita ubah satu-satu, kita buat dulu uh, man ni sebagai input lah. Man ni sebagai input. Maka kita akan ubah dia. Kita pakai tensor underscore input. Kita buat satu variable input. Okay. Equal to torch. Okay, kita gunakan modul torch. Torch, betul-betul je. Dot tensor. Okay, akan kita panggil kita punya modul ni. Dan apa benda yang nak ubah? Kita akan panggil df man. Okay, df man tu lah. Df man tersebut. Abang ni cepat sangat pula tekannya. Okay. Next, apa kita nak buat? Kita print lah. Kita print tensor tersebut. Print. Bila kita dah ubah tu, kita nak tengok apa beza TSR input. Dia nak bentuk dalam bentuk macam mana. Okay. Kita tengok tensor input. And then, kita nak tengok je punya data type juga. TSR underscore input. Okay. Dot data type. Okay. Okay, jadinya daripada panda data frame, kita nak bentuk dalam bentuk tensor punya structure. Tensor punya structure macam mana? Kita run je, kita tengok tensor punya structure macam ni. Okay, nampak macam ada matrik di situlah. Jadinya kita tengok tensor, dia ada bracket ataupun parenthesis, lepas tu ada dua square bracket. Okay, ini tensor punya format. Dan kita tengok dia punya apa? Dia punya data type adalah dalam bentuk integer 64. Integer 64 lah. Okay. Then, selepas kita dah buat untuk input tadi, ataupun kita punya man, kita nak buat target pula. Target ni untuk man lah kan? Input lah. Saya panggil input je. Okay. And next, kita buat lagi satu. Tensor dot underscore target. Okay, macam sama juga. Torch. Torch dot tensor. Okay, lepas tu kita panggil mana? Panggil data frame yang mana tadi? df underscore target. Okay. And then, kita nak print lah. Print. Okay, and then, apa lagi kita nak buat? Kita nak tengok je punya data type. Tensor underscore target dot data type. D-type. Okay. Okay, kita run dia. Tengok, ada error ke tidak? Dan kita dapati di dalam bentuk ni lah. Jadinya, apa yang berlaku kat sini data-data yang kita ada ni, dia dalam bentuk menegak, lepas tu dia dalam bentuk lintang ni lah.
data ni dalam bentuk melintang. Okey, dan dia masuk dalam bentuk format tensor punya format. Okey, dan kita tengok uh, dia punya dia punya apa ni? Data type adalah integer. Data type dia adalah integer. Namun sekiranya kita buat pengiraan kita buat pengiraan, contohnya kita buat kira-kira, biasanya data tersebut akan ada titik puluhan. Okey. Maka untuk buat titik puluhan ni kita tukarlah dia punya type ni. Kita nak tukar dia punya type ni daripada integer ni menjadi perpuluhan supaya kita punya tu lebih accurate. Okey, lebih accurate lah, lebih betul. Kita takut yang ni data type lain. Ni pun satu hal juga, sekiranya kalau macam ni tak nampak sangat tau. Sebab data kedua-duanya adalah dalam bentuk integer ataupun nombor bulat. Bulan tu nombor bulat, uh, kelahiran tu pun nombor bulat. Kalaulah you buat uh, contohnya kita ambil yang ini contohnya, yang baris pertama ini adalah waktu, jam. Okey, pukul 1, pukul 2, pukul 3, pukul 4, pukul 5, pukul 6, pukul 7. Contoh Yang sebelah kanan ini adalah suhu. Okey, suhu. Jadi ada mungkin 37.6, 35.1, 36.0, 31.6. Maka kat sini kita akan dapati bahawa dia punya data type tu berbezalah. Ni integer, yang dekat sini akan jadi float. Maka kita akan ubah kedua-duanya menjadi float lah. Dan kita akan buat pengiraan senang sikit kalau gunakan float. Okey. Okay, dengan tensor underscore input. Okey. Maka kita panggil balik tensor input tadi tu. Kita akan gunakan float. F-L-O-A-T. Okey. Maka apa yang berlaku di sini, dia akan paksa dia punya type tu akan jadi float lah. Daripada integer menjadi float. Okey. Kita buat lagi satu. Tensor target. Target equal to target to float. Okey, kita boleh cuba print lah. Kalau tak percaya kan, kita print kita punya data type. TSR, contohnya input. Input dot d type. D type D type. Okey, kita run dia. Okey, dia akan jadi float 32. Okey, kalau lah nak tengok target pula, betul ke? Berubah ni. Betul juga, akan jadi float 32. Kalau nak tulis dua-dua pun tak apalah, nak tulis dua-dua pun boleh. TSR underscore input dot d type. Okey. Dia akan keluar sekali je rupanya. Okey. Jadinya bolehlah pilih mana satu nak tengok. Dia akan keluar data type tu akan jadi float. Dia dah replace dari yang mula-mula tu. Okey. Ini dah tengok, kita dah ubah dia menjadi dalam bentuk structure yang boleh dibaca oleh kita punya mesin ataupun set structure untuk tensor, dan kita ubah dia punya data type. Okey, next apa yang kita akan buat berikutnya? Kita akan transpose lah kita punya data-data ini. Transpose data-data inilah. Sebab bila dia nak buat apa benda tu, macam mana nak cakap dia bila kita letak menegak tu, dia boleh senang nak linkkan antara satu sama lain berbanding kita letak secara melintang. Maka kita nak transpose balik daripada menegak melintang, betul menegak balik lah.